Tidak sampai setahun membentuk kerajaan campuran bersama Pakatan Harapan PH, UMNO mengambil langkah untuk meminta pengampunan bagi bekas Presiden Dato' Seri Najib Razak. UMNO nampaknya mengambil peluang yang terhidang selepas membantu PH mendirikan kerajaan pada November tahun lalu. Pastinya langkah meminta pengampunan itu tidak akan dihalang kerana sudah menjadi rakan sebantal sekarang ini. Selepas beberapa bulan menjadi sebahagian dalam kerajaan campuran, kini sudah terserlah tujuan utama UMNO bersama DAP dan PKR adalah bagi menuntut pembebasan Najib yang sedang meringkuk dalam penjara. DAP dan PKR pastinya tidak dapat berbuat apa-apa dengan langkah diambil tersebut. Ia memandangkan sudah berkahwin politik dengan seteru mereka dan sudah pasti apa sahaja yang dilakukan perlu diterima dengan hati terbuka, jika tidak, ia pasti memberi kesan buruk kepada kerajaan campuran yang dibentuk ketika ini. Ironinya, jika sebelum ini pemimpin PH bersungguh-sungguh mahu melihat Najib dihukum, tetapi kini nampaknya mereka pula boleh berdiam diri tanpa mengulas sebarang langkah yang mahu diambil UMNO itu. Semalam, Setiausaha Agung UMNO Dato' Ashraf Wajdi Dusuki mengesahkan langkah yang akan diambil itu dipersetujui sebulat suara oleh Majlis Tertinggi untuk memohon yang di-Pertuan Agong mempertimbangkan pengampunan kepada Najib, seperti yang diperuntukkan di bawah Perkara 42/1 Perlembagaan. Justru MT sebulat suara bersetuju untuk memohon menghadap bagi mempersembahkan warka rayuan kepada Yang di-Pertuan Agong beserta dengan memorandum yang ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO sedaripada 191 bahagian. Setelah diperincikan, MT merafak sembah menjunjung kasih Yang di-Pertuan Agong dengan kerendahan diri memohon ihsan untuk mempertimbangkan pengampunan penuh buat Najib sebagaimana kuasa yang diperuntukkan di bawah Perkara 42/1 Perlembagaan Persekutuan, katanya semalam. Langkah terbaru itu diambil selepas Mahkamah Persekutuan baru-baru ini menolak permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman berhubung kes SRC International Sendirian Berhad. Susulan itu, Najib kini kekal meringkuk dalam penjara. Untuk rekod, sejak Najib mula menghadapi pertuduhan pada 4 Julai 2018 hingga 31 Mac 2023, seramai 14 hakim di 3 peringkat mahkamah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan telah mendengar kesnya. Daripada jumlah itu, 13 hakim iaitu 1 di Mahkamah Tinggi, 3 di Mahkamah Rayuan dan 9 di Mahkamah Persekutuan telah mempertimbangkan kes Najib dan menjatuhkan penghakiman yang munasabah yang menyokong sabitan. Mengambil kira senario politik semasa, DAP dan PKR mungkin terpaksa akan menelan langkah yang sedang diusahakan UMNO jika mahu memastikan kestabilan kerajaan campuran dapat dikekalkan. Namun sumber memberitahu langkah terbaru diambil UMNO itu terpaksa dilakukan memandangkan timbul rasa tidak puas hati dalam kem Najib selepas keputusan Mahkamah Persekutuan baru-baru ini.